Okey. Untuk peperiksaan akhir tahun, kita akan ada pelbagai jenis soalan. Okey. Dalam kertas soalan awak, kita akan tengok pelbagai jenis pelbagai jenis soalan. Okay, there'll be different questions that they can ask you for your final exam. Okay, now, ada sekolah yang akan menduduki peperiksaan akhir tahun. So, untuk siapa-siapa yang di sini, ada tak siapa-siapa yang tak ada exam? Semua dekat sini akan buat exam kan? Untuk peperiksaan akhir tahun ni, ada tak siapa-siapa yang tak ambil? Okay, ada exam. Sally, Ramya, semua ada exam. Sanggita ada. Okay. Ada tak? Ada siapa-siapa yang tak ada exam? Okay, semua ada exam ya. Okay. Untuk peperiksaan akhir tahun, kertas soalan awak akan bercorak seperti apa yang kita tengah berlatih sekarang. Okay. So, untuk bersiap sedia menghadapi peperiksaan akhir tahun, kita kenalah berlatih untuk mencuba pelbagai jenis soalan. Okay, so soalan pertama, kalau kita tengok dekat sini, soalan pertama. Dalam rajah yang ada, okay, ada 3 contoh gambar ya. 3 contoh gambar yang diberi. Dan contoh-contoh gambar ini adalah untuk memberi indikasi. It is to show us something. Okay. Memberi indikasi apa? Ini bentuk segitiga bersudut tegak. Dalam setiap rajah ini, kita dikehendaki untuk mencari hipotenus. Apa itu hipotenus? Siapa tahu? Apa itu hipotenus? Dalam kertas ataupun dalam soalan trigonometri, perkataan hipotenus bermaksud sisi yang terpanjang. Okey, dalam konteks trigonometri, hipotenus merupakan sisi yang terpanjang. Okey, so dalam soalan ini kalau kita tengok rajah pertama di mana PQS diberi, sisi terpanjangnya adalah yang mana? Sisi terpanjang adalah yang mana? Dalam soalan ini, sisi terpanjang adalah garisan PS. Okey, so kita boleh tengok dekat sini garisan PS. PS adalah sisi yang terpanjang ataupun garisan yang terpanjang dalam segi tiga bersudut tegak ini. Boleh faham? Boleh faham? Siapa yang tak faham soalan pertama? Ada yang tak faham? Okay. Can understand or not? Ada siapa-siapa dekat sini yang tak faham? Okay. So, kalau semua faham, cikgu teruskan dengan gambar kedua. Dalam gambar kedua, orientasinya telah ditukar. Tadi kalau kita tengok, dia sebegini. Okay. Sekarang, segitiga sudut tegak dia sekarang berada di atas. Okay, berada di atas. So, kalau soalan bertanya, okay, cari hipotenus untuk segitiga DEF. Cari hipotenus. Tadi cikgu dah bagi tahu, hipotenus merupakan garisan terpanjang ataupun sisi yang terpanjang. So, di sini sisinya yang terpanjang adalah garisan EF. Okey, kalau kita kira dalam soalan ini dia tidak memberi kita unit ataupun panjangnya yang sebenar. Tetapi kalau kita kira mengikut formula teorem Pythagoras, okay, if we follow Pythagoras theorem and we calculate for the hypotenuse, kita akan dapati bahawa garisan EF, okay, garisan EF merupakan garisan yang terpanjang mengikut formula teorem Pythagoras. So if we follow the formula and we calculate it, we will find out that EF is the longest line. Therefore, it is the hypotenuse. Boleh faham? Okay, boleh faham. Ada siapa-siapa yang tak faham? Ada siapa-siapa yang tak faham? Semua boleh faham? Okay. Untuk segitiga JKL,
Okey, untuk segitiga JKL, kalau kita tengok segitiga JKL, orientasinya sekarang bukan menegak ataupun mengufuk. Dia sekarang adalah dalam bentuk yang diagonal. Okey, dia bersisi tepi. Tapi segitiga ini dia tidak mengubah bentuk. Bentuknya still sama. Dia masih sama. Okey. So, dia masih segitiga bersudut tegak dan sekarang kita kena cari nilai atau bukan nilai, sorry. Kita kena mencari garisan yang memberi hypotenuse ataupun garisan yang merupakan hypotenuse. Di sini garisannya adalah JK kalau kita tengok. Okey. Biasanya dua garisan yang menghubungkan sudut tegak tersebut dia tidak akan menjadi hypotenuse. Okay, so two lines that combine to give you the 90 degrees, that cannot be your hypotenuse. So garisan, katakan ini garisan A dan ini garisan B, garisan A dan B tidak boleh menjadi hypotenuse. Hypotenuse adalah garisan yang menyambung kedua-dua garisan tadi. Boleh faham? Okey. Soalan seterusnya adalah kombinasi teorem Pythagoras yang kita biasa panggil trirangkap. Okey, trirangkap. Trirangkap bermaksudnya kombinasi yang biasanya kita akan tengok ataupun kita akan dapat dalam soalan. So, kombinasi-kombinasi ini boleh kita cari menggunakan formula A kuasa 2 tambah B kuasa 2 sama dengan C kuasa 2. Okey. So, untuk pengetahuan semua, cikgu akan tunjuk sekarang teorem Pythagoras dan formulanya. Okey. So, siapa-siapa yang tak ingat, okey, siapa-siapa yang tak ingat, tolong ambil maklum ataupun nak salin nota ni pun boleh. Okey. Cikgu tunjuk sekejap formula teorem Pythagoras. Okey. Sekejap ya. Formula teorem Pythagoras. Okey. Kalau boleh nampak gambarnya pada belah kanan di sini. Okey. Ini segitiga bersudut tegak. Untuk mencari C iaitu hypotenuse, kita menggunakan dua sisi yang menghubungkan apa? Yang menghubungkan sudut tegak. Okey, so sisi A dan sisi B berhubung ataupun bercantum untuk menghasilkan sudut tegak. Maka garisan A dan garisan B ini memberi rujukan untuk kita mengira. Okey, rujukan untuk kita mengira menggunakan formula teorem Pythagoras. Maka kalau kita tengok formula di sini, formula yang kita gunakan adalah di mana sisi A kuasa 2 tambah dengan sisi B kuasa 2 sama dengan hypotenuse iaitu C kuasa 2. Untuk mencari nilai yang sebenarnya, kita menggunakan punca kuasa. Okey. Semua tahu tak ada siapa-siapa yang tidak kenal, tidak pasti ataupun tidak tahu macam mana nak menggunakan teorem Pythagoras? Ada tak siapa-siapa yang kat sini? Semua boleh Semua boleh? Okey. Yang ada dekat sini, semua boleh. Ada siapa-siapa yang mempunyai masalah? Sebelum cikgu teruskan. Faham ya? Okey. Baik, kita sambung. Okey. Cikgu tunjuk balik skrin yang tadi. Untuk kita melengkapkan trirangkap Pythagoras yang berikut. Okey. Untuk soalan pertama, 5, 12 dan ini katakan dia nilai dia adalah X, kita tak tahu. So, untuk mengira, okey, untuk mengira, cikgu nak tunjuk, kita akan menggunakan kalkulator ya. Okey, so cara untuk mengira di sini adalah 5 kuasa 2
tambah dengan 12 kuasa 2. Kita akan dapat 169. Maka punca kuasa jawapan itu akan memberi kita 13. Maka jawapan kita untuk nombor 2 bahagian 1 adalah 13. Kita menggunakan formula yang cikgu terangkan tadi. Okey, A kuasa 2 tambah B kuasa 2 sama dengan C kuasa 2. So, garisan C adalah biasanya garisan yang terpanjang. So, untuk kita mengira, okey, biasanya kalau kita diberi garisan hipotenus ataupun kita diberi sisi yang lebih panjang, kita gunakan sisi itu tolak dengan lagi satu ataupun salah satu sisi rujukan yang kita ada. Seperti dalam soalan 2, kita ada dua sisi yang telah diberi. Satu adalah sisi hipotenus iaitu 17. 17 kuasa 2 tolak dengan 15 kuasa 2, kita akan dapat 64. 15 adalah salah satu sisi rujukan tadi. So kalau kita ikut formula, kita ada dua sisi rujukan iaitu sisi A dan sisi B. Okey, sisi A dan sisi B. Sisi A kalau diberi, kita boleh gunakan A dan hipotenus untuk mencari sisi B. Okey, cikgu ulang ya. Kalau kita diberi salah satu sisi rujukan, kita boleh menggunakan sisi hipotenus tolak dengan sisi rujukan yang diberi untuk mencari jawapan bagi sisi yang kita nak cari. Boleh? So, dalam soalan kedua, sisi rujukan kita yang diberi adalah 15. Sisi hipotenus adalah 17. So, 17 tolak 15 kuasa 2. Dua-dua pun kita kena kuasakan 2 ya. Kalau kita tolak, kita akan dapat 64. So, nak mencari jawapan yang asalnya, kita gunakan punca kuasa. Maka, apa jawapan yang kita akan dapat adalah 8. So, jawapan untuk soalan kedua, 8, 15, 17. Boleh? Boleh. Ada sebarang soalan nak tanya untuk bahagian pertama dan bahagian kedua? Boleh faham? Okey, boleh cikgu teruskan? Boleh cikgu teruskan? Semua yang ada kat sini hadir ke? Sally? Sally ada? Sally, Ramya, Ram, Shiswa ada? Okey. Boleh saya teruskan? Okey, ada ya. Kalau ada, cikgu teruskan ya. Okey. Untuk soalan ketiga pula, kita gunakan formula 25 kuasa 2 tolak dengan 7 kuasa 2. Kita akan dapat 576. Punca kuasa 576, kita akan dapat 24. So, jawapan untuk soalan kedua adalah adalah 24. Okey, soalan ketiga jawapannya adalah 24. Okey, mengikut apa yang kita sudah pun buat, cikgu nak bagi masa sikit kepada kamu semua untuk mencuba soalan ketiga pula. Okey, dekat sini kita kena isikan petak kosong dengan simbol tambah atau tolak. So, untuk mencari sisi yang telah ditunjuk di sini, kalau kita tengok, kita ada AC kuasa 2, CB kuasa 2 dan AB kuasa 2. So, sekarang ni, untuk mencari setiap satu sisi yang ada di sini, perlu kita tambah ataupun tolak untuk mendapatkan jawapannya. Okey, so cuba sekarang. Boleh?
Boleh semua? Boleh mencuba? Okey. Mari kita bincang dan tengok apa jawapan untuk soalan ini. Okey. Untuk soalan ketiga di sini, soalan meminta kita untuk menandakan sama ada kita perlu tambah ataupun tolak. Okey, dalam operasi yang terlibat di sini, perlukah kita tambah ataupun tolak untuk mendapatkan jawapan yang tepat? Okey, untuk mendapatkan jawapan yang tepat. So dalam soalan ini, untuk bahagian pertama, kalau kita tengok, soalan bertanya berkaitan dengan AC kuasa 2. AC kuasa 2. So AC kuasa 2 bersamaan dengan AB kuasa 2. AC kuasa 2 tadi bersamaan dengan AB kuasa 2. Ini apa? AB kuasa 2 dengan BC kuasa 2. So AB kuasa 2 adalah sisi apa? Ini sisi apa? Murid-murid, ini sisi apa? Sisi apa? Kita panggilnya sisi hypotenuse. Okey, sisi hypotenuse. So, sisi hypotenuse biasanya adalah sisi terpanjang. Cikgu dah terangkan dah tadi. Sisi terpanjang ni untuk kita mencari sisi rujukan yang lagi satu. Dalam soalan ni, hanya satu sisi diberi, iaitu AC kuasa 2. Okey, untuk kita mencari, BC kuasa 2 diberi, AC kuasa 2 kita nak cari. So, untuk mencari AC kuasa 2, kita kena gunakan sisi hypotenuse tolak dengan sisi rujukan sudut. So, AB kuasa 2 tolak dengan BC kuasa 2. Boleh faham? Boleh faham semua? Okey. Siapa yang tak faham di sini? Semua di sini boleh faham atau tidak? Faham ya? Okey, bagus. Ilamaran. Siswa boleh faham siswa? Okey. Ramya, Ram, Manikem, yang lain. Sally, boleh? Okey. So, cikgu akan sambung. CB kuasa 2 adalah AB kuasa 2 tolak AC kuasa 2.
CB kuasa 2, cikgu ulang balik. Untuk mencari garisan CB adalah AB kuasa 2 tolak dengan AC kuasa 2. Okay, so ini adalah untuk garisan CB kuasa 2. Untuk mencari AB kuasa 2, AB kuasa 2 sama dengan AC kuasa 2 tambah BC kuasa 2. Sebab AB adalah hypotenuse. Untuk mencari hypotenuse, kita tambahkan sisi-sisi rujukan yang ada. Boleh? Okey. So, kita sambung pula soalan seterusnya. Okey, soalan keempat dan kelima, cikgu bagi masa cuba sekarang. Okey, cuba buat sekarang.
Okey, boleh kita berbincang soalan keempat dan kelima. Boleh kita berbincang? Semua dah cuba ke? Ilamaren, Siswa, Sally, semua dah cuba ke? Ramya, dah cuba soalan? Okey. Cikgu nak bincang sekarang. Murid-murid ada yang dah siap? Ada yang dah siap atau belum? Belum. Okey. Mari kita bincang soalan pertama. Bukan, sorry. Soalan keempat. Untuk mencari tangent X, okey, tangent X, formula tangent X adalah mengambil sisi bertentangan. Okey, sisi bertentangan. So dekat sini tangent X, sisi bertentangan adalah sisi KL. Okey, sisi KL. Okey, sisi KL bahagi dengan sisi bersebelahan iaitu LM. Okey, so tangent X adalah KL bahagi dengan LM. Boleh? KL bahagi dengan LM. Boleh semua? Boleh? Semua boleh faham tak? Siswa faham? Okey. Okey. Seterusnya kita tengok soalan kedua iaitu sin Y. Okey, sin Y. Untuk mencari sin Y, sin adalah nilai bertentangan, sisi ataupun garisan bertentangan bahagi dengan sisi hipotenus. Okey, sin Y adalah sisi bertentangan bahagi dengan sisi hipotenus. So, sisi bertentangan adalah KL dan sisi hipotenus adalah KM. So, KL bahagi dengan KM. Kita akan dapat sin Y. Boleh? Boleh semua? Okey. Untuk cos Y. Cos Y, oh sorry, tadi sin Y sisi bertentangan tu adalah untuk X sorry, cikgu tak tengok yang ni. Sin Y adalah garisan bertentangan iaitu LM bahagi dengan KM. Okey, untuk Y bertentangan LM bahagi dengan KM. LM adalah bertentangan, KM adalah hipotenus. Untuk cos Y pula, cos Y adalah sisi bersebelahan bahagi dengan sisi hipotenus. Sisi bersebelahan bahagi dengan sisi hipotenus. So, kita akan dapat KL bahagi dengan KM. Boleh semua? Okey. Soalan kelima. Soalan kelima. Rajah menunjukkan sebuah segitiga bersudut tegak dengan menggunakan nilai yang diberi dalam jadual. Hitung nilai X nilai X betul kepada 3 titik perpuluhan. Okey. Kita ada sisi hipotenus dan kita ada sisi bersebelahan. Sisi hipotenus dan sisi
bersebelahan. So kita boleh gunakan cos. Cos 42 adalah sama dengan sisi bersebelahan bahagi dengan sisi hipotenus. So 0.7431 sama dengan X bahagi 8. 0.7431 sama dengan X bahagi 8. So cari nilai X. Berapa nilai X dekat sini? Berapa nilai X dekat sini? So 8 darab dengan cos 42, kita dapat 8 darab 0.7431. Nilainya adalah 5.94. Oh sorry, 3 titik perpuluhan, bermaksud 5.945. Boleh semua? Boleh tak? Boleh faham? Soalan ni ada sebarang masalah? Boleh faham atau tidak? Boleh ya? Okey, kita cuba soalan-soalan yang seterusnya. Okey, cikgu nak bagi masa dekat sini. Cuba soalan ke-6, ke-7 dan B1. Okey, ke-6, ke-7 dan B1. Okey, buat soalan-soalan ini. Sekarang cikgu bagi masa 10 minit untuk mencuba soalan ini. Okey, so soalan 6 dekat sini, soalan 7 dan soalan B1. Boleh semua? Okey, bagus.
Okey, boleh kita bincang semua? Cikgu dah bagi masa 15 minit dah. Okey. Untuk soalan pertama, dia minta kita mencari nilai sin X. Okey, nilai sin X. Sin X sama dengan sisi bertentangan bahagi dengan sisi hipotenus. So dekat sini 9/15 ataupun bila kita ringkaskan dia akan menjadi 3/5. Untuk cos X pula, cos X adalah sisi bertentangan bahagi dengan sisi sisi bersebelahan bahagi dengan sisi hipotenus. Okey. Cos X adalah sisi bersebelahan ya. Sisi bersebelahan bahagi dengan hipotenus. So 12/15 apabila kita ringkaskan kita akan dapat 4/5. Tangent X pula adalah sama dengan sisi bertentangan bahagi dengan sisi bersebelahan. So dekat sini sisi bertentangan adalah 9 dan sisi bersebelahan adalah 12. So nilainya adalah 9/12 ataupun bila kita ringkaskan kita akan dapat 3/4. Boleh faham? Ada sebarang masalah untuk soalan pertama? Untuk soalan pertama ada problem ataupun ada tak siapa-siapa yang tak faham? Tak ada ya? Okey. Soalan 7, bulatkan nilai berikut yang bersamaan dengan 1. Okey, yang ni kalau nak cuba boleh buat dengan kalkulator saja. Tekan sin 90, kita dapat 1. Sin 45, kita akan dapat 0.707. Sekejap ya. Okey. Sorry, tadi ada masalah teknikal sikit. Untuk sisi yang bersamaan dengan 1. So, sisi yang bersamaan dengan 1, kalau kita kira sin 45 sama dengan 0.707. So, tak boleh. Cos kosong sama dengan 1. So, sin 91, cos kosong pun 1. Tangent 45 sama dengan 1 juga. Dan tangent 60 tak sama dengan 1. So jawapan kita tangent 45, cos kosong dan sin 90. Okey, kita kena bulatkan 3-3. Boleh? Boleh semua? Boleh tak? Ada sebarang masalah untuk soalan ni? Soalan 7. Ada siapa-siapa yang tak tahu macam mana nak buat? Sally boleh buat, Sally? Sally boleh buat? Shishwa boleh? Okey, bagus. Okey, kita sambung dengan soalan seterusnya. Okey, soalan seterusnya. Dalam rajah 1.1, KLM dan MNP ialah segitiga bersudut tegak. P ialah titik tengah LM. Okey, dalam soalan ni dia suruh kita mencari yang pertama, hitung panjang dalam cm untuk PN. PN. Okey, dekat sini dia bagi tahu nilai untuk KL adalah 5. Tangent X dekat sini tangent X adalah sisi bertentangan bahagi dengan sisi bersebelahan.
So, kalau tangent X sama dengan 4/3, bermaksud sini adalah 4, sini adalah 3. So, kalau sini 8, jawapan untuk MP adalah 6. Okay, so MP 6, MP dengan PL sama panjang. MP dengan PL sama panjang. Maka jawapan, panjang untuk LM. LM panjangnya adalah 12 secara total ya. Sebab kita gunakan maklumat yang diberi, iaitu tangent X sama dengan 4/3. So, 4/3 merujuk kepada garisan MN dan garisan MP. MN sama dengan 4. Maksudnya sini adalah gandaan 2. Kalau kita nak kira MP, kita darab 2 dengan nombor yang ada dekat bawah. So, MP kita akan dapat 6. Dia kata P adalah titik tengah antara L dan M. Maksudnya, dua-dua sisi ataupun dua-dua belah dekat sini adalah sama panjang. Kalau MP berukuran 6 cm, maka PL pun kena berukuran 6 cm. So, kalau kita tambahkan, kita akan dapat 12. So, sini 5, sini 12 dan KM tadi kita kira yang gabungan. Okay? Gabungan 3 nombor untuk teorem Pythagoras. So, 5, 12, sini 13. Okay? KM adalah 13. Untuk PN pula, dekat sini 6, dekat sini 8. So, dekat sini kena menjadi 10. Okay? So, panjang PN adalah 10. Cari nilai cos Y. Cos Y adalah sisi bertentangan bahagi dengan sisi bersebelahan. So, dekat sini 12/5. Jawapan dia. 12/5. Perimeter seluruh rajah, tadi kita dah kira dah. KM adalah 13. 13 campur 8, 21. 21 campur dengan 10, tadi dekat sini adalah 31. 31 campur 6, 37. 37 campur dengan 5 adalah 42. Boleh? So, cikgu ulang 13 campur 8, 21, tambah 10, 31, tambah 6, 37, tambah 5. Okey, 37 tambah 5 adalah 42. Sorry, bukan 41, 42. Okey, so perimeter seluruh rajah adalah 42 cm. Okey, soalan kedua. Diberi bahawa cos X adalah 24/25. Cos X adalah bertentangan. Okey. Cos adalah sisi bersebelahan bahagi dengan sisi hypotenuse. So, kalau dekat sini 24/25, hypotenuse dia dah bagi dah 25. So, sisi bersebelahan QS adalah 24. Kalau QS 24, PS 25, maka PQ berapa? PQ berapa? PQ adalah 7. Okey, jawapan dekat sini 7. PQ 7. Cari nilai tangent X. Tangent adalah sisi bertentangan bahagi dengan sisi bersebelahan. So, nilai tangent X adalah 7/24. 7/24. Boleh semua? Boleh semua. Tolong jawab. Cikgu nak tahu. Boleh semua. Boleh buat. Okey. Yang lain. Kalau boleh buat, tolong bagi tahu dekat ruang komen. Boleh atau tidak? Ramya, Shiswa, Bek Sally, Manikem. Semua boleh buat tak? Tak ada jawapan. Okey. Soalan kedua. Panjang dalam cm bagi PQD. PQD
Dia dah bagi dah dekat sini tadi. Sin Y. Sin Y adalah 12/13. Sin Y adalah nilai bertentangan bahagi dengan nilai hipotenus. Okey, nilai hipotenus adalah 26. So 13 dekat sini adalah nombor yang memberi wakil kepada sisi sebenar. So dekat sini 13 darab 2 kita dapat 26. So 12 darab 2 kita dapat 24. So sisi bertentangan bahagi dengan sisi hipotenus. So sisi bertentangan 24, hipotenus 26. So 24 dekat sini ya. Okey. Untuk sini, kalau sini 24, sini 26, sini berapa? Okey. 24, so 26 kuasa 2 tolak 24 kuasa 2, kita dapat 100. Okey. So jawapan dia adalah 10. Okey, 10 dekat sini. Okey, nilai panjang bagi PQD. PQD tadi, so dekat sini 24 tambah dengan 7, kita dapat 31. Okey, faham? Panjang PQD kita dapat 31. PQ panjangnya 7, QD panjangnya 24. So campur kedua-duanya kita dapat 31. Boleh semua? Boleh semua? Boleh faham? Boleh faham? Okey. So kita sudah sampai ke penghujung kelas untuk hari ini. Okey. Seperti cikgu ingatkan minggu lepas, tolong pastikan awak hadir untuk setiap kelas ya. Kalau ketinggalan susah. Sebab kita nak bersiap sedia untuk peperiksaan. Okey, dan kalau ada kawan-kawan, okey, hari ini ramai yang tak hadir. Kawan-kawan yang tak masuk hari ini, tolong ingatkan mereka kelas minggu depan adalah pada masa yang sama. Okey, kita akan menyambung, okey, praktis-praktis dan latihan yang kita buat sekarang ni untuk bersiap bagi menghadapi peperiksaan akhir tahun. Okey. Dan kalau ada kawan-kawan yang nak menyertai kelas, yang ingin menyertai kelas kita, tolong bagi tahu cikgu, cikgu boleh pastikan mereka masuk. Okey, kita akan kongsikan link untuk mereka menyertai kelas kita pada hari ini. Okey. So kalau tak ada soalan, itu saja untuk kelas kita pada petang ini. Terima kasih dan cikgu ucapkan all the have a very good weekend to all of you. Okay, so I will see you tomorrow. Terima kasih.